Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang agak singkat ini, insya-Allah kuliah pertama kita berkaitan dengan ilmu faraid. Pada pertemuan pertama kita pada malam ini, kita akan bincang berkaitan dengan perkara asas dalam ilmu faraid ataupun dikenali sebagai pengenalan dulu. Okey, pengenalan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Jadi dalam pengenalan ini, kalau kita lihat, okey, dalam isu harta pusaka ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya, isu berkaitan dengan harta pusaka ini semakin lama semakin hangat kita lihat, semakin terkini semakin hangat dan kesedaran masyarakat kita pun atau ambil berat masyarakat kita pun makin bertambah buat dewasa ini, apatah lagi dengan perkembangan teknologi terkini. Mati jauh pun kita dah perasan, bergaduh sikit pun kita dah perasan, sama ada bergaduh soal pusaka atau soal lain, semua orang dapat tahu sekarang ini. Jadi perkara inilah yang kita nak cuba sama-sama kita fahami dalam topik kita berkaitan dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ilmu faraid atau ilmu mawaris ini adalah salah satu di antara ilmu-ilmu penting yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tekuni dan yang perlu kita ajarkan kepada masyarakat kita. Okey? Masyarakat Muslim sewajarnya tahu tentang ilmu ini. Okey. Jadi kalaulah kita tak ambil berat, kita bimbang harta yang berlegar atau harta yang bakal kita warisi itu rupanya bukan yang kita punya. Yang itu kita bimbang. Kalau kita orang lain ambil itu kita boleh halal, tapi kalau kita bimbangnya kita ambil yang orang lain tak redha atau tak halal, ini yang bermasalah dalam masyarakat kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ia merupakan salah satu daripada cabang ilmu fiqh. Okey, ilmu faraid ini merupakan cabang ilmu fiqh. Okey. Yang sangat diambil berat dan dipandang tinggi dalam Islam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menuntut kita supaya mempelajari ilmu ini dan tidak mengabaikan ilmu ini. Hal ini kerana banyak hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita mempelajari ilmu ini. Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, okey, antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda baginda, ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas. Okey, fa inni amru'un maqbudun wa inna hadzal ilma sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifa asnani fi fariidah la yajidani ahadan yafasilu bainahuma. Hadis ini pelbagai matan ada tuan-tuan dan puan-puan, ada pelbagai matan berdasarkan riwayat, namun demikian mafhumnya sama aja. Okey, mafhumnya sama. Maksudnya lebih kurang ya tuan-tuan dan puan-puan, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang akan wafat atau akan digenggam, yakni akan diwafatkan, dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam atau akan dicabut, akan dihilangkan
dan nanti akan timbullah fitnah, pelbagai fitnah akan timbul, sehingga nanti apabila dua orang yang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara kedua-dua mereka yang berselisih itu. Jadi ini yang kita bimbang kalau kita tidak pelajari, tidak hayati, tidak tekuni dan tidak kita amalkan, akhirnya jika bergaduh dalam soal harta pusaka, dalam soal menentukan hak siapakah yang berhak, dalam soal menentukan apa itu harta pusaka, yang mana satu dianggap pusaka, yang mana satu bukan harta pusaka, tak jumpa orang nak cari siapa yang nak dirujuk. Kita bimbang, ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi eloklah kita hayati, kita belajar sama-sama tentang ilmu ini. Bukan nak suruh jadi pakar, sepaling tidak pun boleh menyelesaikan masalah-masalah dalam kalangan keluarga terdekat kita. Kalau pakar tu kena menuntut lebih jauh lagi lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Tetapi sekadar untuk mengetahui, memahami, untuk melihat dalam konteks masyarakat yang dekat dengan kita, isu-isu yang berbangkit, insya-Allah kita boleh fahami bersama. Dan kalau kita berbincang dalam soal harta ni tuan-tuan dan puan-puan ya, biasanya mudah bergaduh. Itulah biasa dalam masyarakat kita. Paling tidak pun biarlah kita ada ilmu dalam perbincangan, bincang dengan keluarga, dengan waris dalam soal harta pusaka. Perbincangan itu biarlah berdasarkan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan nanti takut menyesal kemudian hari. Biarlah atas dasar ilmu. Saya selalu berpesan kepada masyarakat kita begitulah. Biar ada ilmu masa berbincang. Betulkah saya dapat sekian banyak? Ya, awak dapat sekian banyak. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Mengapa saya dapat sekian banyak? Sebabnya sekian. Mengapa awak tidak dapat? Sebabnya ada. Itu punca yang kita nak belajar. Nanti banyak berlaku, ada juga masyarakat yang tak perasan. Abang nak bagi begitu, saya ikut je lah. Saya ikut je. Abang saya ikut je. Abang nak bagi macam tu, saya ikut je. Saya follow sajalah. Tiba-tiba last sekali dah bagi-bagi, dah selesai, 2-3 tahun lepas itu nak rombak balik. Ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya, dalam kebanyakan harta yang kita warisi, dia banyak melibatkan pentadbiran. Itu kita kena ingat. Apabila melibatkan pentadbiran, mungkin geran tanah dah bertukar nama, geran rumah bertukar nama, geran kereta bertukar nama, geran kondominium, geran banglo dan sebagainya yang berdokumen dah bertukar nama. Bayangkan rumitnya proses kalau nak rombak balik. Kenapa? Kerana dulu buat keputusan tak berfikir, baru sekarang sedar rupanya berlaku perbezaan dengan persetujuan dulu. Macam-macam. Sebab itu kita nak supaya adanya ilmu dalam perbincangan itu. Okey. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan galakan kita, saranan kepada kita supaya kita mempelajari ilmu faraid ni. Hadis yang kedua ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraidha wa'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati atau kama qala. Pelajarilah ilmu faraid, ajarkanlah kepada manusia atau orang lain, sesungguhnya ia adalah sebahagian atau setengah daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang dilupakan, mudah untuk kita lupakan, dan adalah ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu ya. Walaupun hadis ini sangat lemah menurut setengah riwayat, tetapi dia merupakan suatu galakan, suatu yang mendorong kita supaya kita menuntut ilmu. Walaupun lemah tak ada masalah, nak galakan menuntut ilmu tak salah. Itu maksudnya.
Okey. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis tersebut, hadis-hadis di atas tadi jelas menunjukkan bahawa ilmu faraid ini merupakan ilmu yang penting, yang perlu kita ikuti, kita pelajari dan kita ajarkan, di mana masyarakat Islam hari ini tidak seharusnya menganggap ilmu faraid ini sebagai suatu ilmu yang ketinggalan zaman. Dia kata apalah, dah lama dah, patutnya tak bagi macam tu lah. Ramai masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan ya, dia berkata tak payah ikutlah, benda yang dah lama, sekarang dah lain. Dulu hanya bagi pokok tamar, unta, contohnya lah. Sekarang kita nak bagi saham, kira WSP, takaful, macam-macam alasan itu digunakan untuk mewajarkan logiknya. Untuk mewajarkan logik dia, macam-macam dia guna. Dulu mana ada saham macam ini, dulu mana ada koperasi macam ni, contohlah. Sekarang boleh tak nak bahagi cara lain? Agak beratlah kalau nak jawab boleh tu, payah sedikit. Namun demikian, kena faham dulu ilmu faraid, barulah kita ketahui boleh atau tidak. Itu yang paling penting. Ni tak tahu terus kata boleh, masalah juga. Sistem pembahagian harta pusaka secara faraid merupakan satu sistem yang unik. Sebab apa unik, tuan-tuan dan puan-puan ya? Kerana dia bersumberkan wahyu, bukan bersumberkan logik akal. Allah Subhanahu Wa Taala ini maha mengetahui bahawa manusia ini dalam soal harta perlu disusun, perlu diatur. Sebab itu ada turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur bagaimana cara pembahagian. Kalau diserah kepada kita untuk buat undang-undang tentang ataupun pembahagian secara kita yang tentukan, berubah sepanjang masa, dan mungkin ada berlaku penginayaan yang mungkin adil pada akal fikiran kita, tetapi tidak adil pada penentuan hukum syarak kerana tidak meletak sesuatu itu pada tempatnya. Itu dikatakan adil. Adil ini bukan sama rata. Sama rata belum tentu adil. Anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki makan banyak, beli sama banyak je barang dengan anak perempuan, tak adil lah. Anak itu makan banyak. Anak yang umur 10 tahun dengan anak umur 1 tahun beli makanan sama, kan dia nak adil? Tak kena lah. Itu dikatakan secara mudah lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab ada kata adil sama rata, benda yang sama, tak sama. Musawah dengan adalah ada perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi. Hukum membahagi harta pusaka secara faraid, apa hukumnya? Kalau nak bahagi muafakat boleh tak? Tak nak pakai hukum faraid. Nak pakai, kami dah bincang elok-elok. Nak jawab agak sukar. Hukum faraid, bahagi ikut faraid adalah wajib. Kena faham yang itu dulu. Bahagi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati selepas diselesaikan urusan atau liability atau tanggungan atau al-huquq muta'alliqah bitarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Selepas itu ada balance, wajib bahagi ikut faraid. Wajib bahagi ikut faraid. Nak ambil harta pusaka berdasarkan kadar dan penentuan faraid, terpulang kepada waris. Beza di situ, beza. Boleh faham? Bahagi wajib. Bila nak dibagi, awak dapat 10 juta, tak apalah, saya ambil 1 juta, terpulang pada dia. Tak nak ambil pun tak apa. Di situ barulah adanya muafakat. Bukan direct terus muafakat. Takut menyesal. Saya ikut awak lah muafakat dulu, rupanya saya dapat 10 juta, muafakat dapat 5 juta, rugi saya, menyesal saya. Tak sia-sia pemberian kita kan, sebab kita dah beri kat orang, hak kita menyesal. Masalah. Sebab itu saya nak ada ilmu dulu, barulah nak bincang-bincang, barulah. Tetapi sebab ramai masyarakat tanya begitu tah, dia tak faham lagi faraid, boleh tak nak bahagia harta, boleh atau tidak pembahagian dibagi muafakat, terus tanya begitu. Nak jawab pun kita payah kan. Bahagi ikut faraid wajib, kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, tilka hududullah. Ini adalah ketentuan yang Allah buat, kena ikut.
Apabila dapat harta terpulang awak nak pakai semua, nak bagi ke orang, itu hak awak. Tetapi apabila melibatkan anak yatim, tuan-tuan dan puan-puan, perlu ada larangan yang agak keras. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Sebab apa saya ikut angkut secara zalim tu? Maksudnya ambil yang tidak wajar, yang tidak boleh, yang tidak munasabah. Itu maksudnya. Makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan atau dia telah menelan api dan dia akan dihumbankan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Keras larangan. Bagaimana nak muafakat kalau harta anak yatim? Di situ. Maksud anak yatim ni anak di bawah umur, tuan-tuan dan puan-puan ya. Anak di bawah umur. Bukan anak yang umur 25, 30 tahun, 40 tahun tu bukan anak yatim walaupun ayah tak ada. Bukan. Jadi anak yatim adalah anak di bawah umur yang belum baligh dari segi hukum syaraknya. Di Malaysia nya mungkin 18 tahun lah. Itu terpulang, itu undang-undang yang buat. Tapi dari segi hukumnya dalam soal harta ini, dia belum baligh, masih bawah umur, ayah dia meninggal, ada harta, nak muafakat. Kita selalunya beranggapan begitulah. Melibatkan kanak-kanak lagi mudah nak bahagia kata. Lagi mudah bahagia. Sebab apa mudah? Sebab tak payah bincang pun, bagi je, terima je. Salah tanggapan itu, amat jauh melesetnya. Apabila melibatkan anak yatim, jika sekiranya perbuatan muafakat itu walaupun majoritinya setuju, jika merugikan bahagian anak yatim, maka semua yang bermuafakat itu telah menyalahgunakan harta anak yatim. Ingat, kalau sekiranya merugikan anak yatim, walaupun ada 5 orang anak, seorang sahaja bawah umur, 4 dewasa, 4 bermuafakat, kita bagi sama banyak jelah, tak kira lah lelaki atau perempuan. Tiba-tiba anak yatim ini adalah anak lelaki. Kebiasaannya anak lelaki dapat lebih besar bahagian sedikit daripada lebih besar bahagiannya daripada anak perempuan. Jadi di sini kalau bahagi sama banyak, yang 4 ni pula semua perempuan. Jenuh. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya, boleh faham ya. 4 orang anak sulung, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ni umur 25 tahun, tapi yang terakhir ni baru umur 7 atau 8 tahun. Jarak jauhnya. Mungkin mak lain, ayah dia tahu lain, wallahu alam. Itu contoh. Anak sulung perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, yang kelima baru dapat lelaki. Contoh, yang kelima inilah anak yatim. Yang 4-4 ni bermuafakat, kita bagi sama banyak ialah apa masalahnya. Dan kita simpan je untuk dia, kita tanya dia pun, dia nak buat apa duit banyak-banyak. Begitulah tanggapan masyarakat kita. Tak boleh buat begitu tuan-tuan dan puan-puan, jauh melesetnya. Kenapa? Kerana anak yatim ini akan kurang. Katakanlah secara mudah tuan-tuan dan puan-puan ya, 5 orang anak ini, seorang anak lelaki, 4 orang anak perempuan. Hartanya ada sebanyak, katakanlah katakanlah ada sebanyak 6,000. Contoh, 4 perempuan, satu lelaki. Maka lelaki akan dapat 2,000, perempuan ini akan dapat 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, habis 6,000. Tiba-tiba bahagi sama banyak, 6,000 bahagi 5. Salah. Jadi kurang bahagian anak yatim, dia akan jadi 1,000 lebih. Asalnya dia dapat 2,000. Kita pun kata, kan kita bagi kat dia, kan kita simpan masuk akaun. Masuk tak ada masalah, baguslah, cuma tak cukup bahagian dia. Nanti dia besar, kita tanyalah dia halal atau tidak. Itulah masyarakat kita berfikir. Tunggu dia 15 tahun lagi, tunggu 5 tahun atau 10 tahun lagi, kita tanyalah dia halal ke tidak. Kita bimbang masa kita menggunakan itu, keberkatan tak ada. Itu satu. Yang kedua, kita bimbang, kita tak sempat nak tanya, kita tiada. Dan yang ketiga, kita bimbang, kita nak tanya, anak itu juga tiada.
Bayangkan nak tanya bila? Sebab ajal maut bukan kita yang tentukan. Sebab pusaka ini ia berkaitan dengan ajal maut. Mati baru jadi pusaka. Kan? Mati baru jadi pusaka. Tidak, tak jadi pusaka kalau tak mati. Koma tak lagi. Ya ada orang bertanya saya begitu juga. Ayah dia dah koma, Ustaz. Dia tanya, Ustaz boleh tak nak bagi harta pusaka? Ayah saya dah koma. Kan? 3 tahun koma. Harta banyak boleh bagi? Tak boleh. Sebab syarat dia mati. Tak boleh, bukan syarat koma, syaratnya titik ataupun mati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau bersembang dengan pusaka dengan saya macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Banyak benda nak cerita, maklumlah. Okey, berkaitan dengan pusaka ni isu masyarakat kita banyak. Jadi yang paling penting hukum membahagikan harta pusaka wajib. Okey, nak waris yang dapat bahagian pusaka nak mengambil bahagiannya sebagaimana ketetapan syarak mengikut kadar faraid, ataupun tak nak ambil ataupun mengambil kurang daripada itu terpulang kepada waris. Nak ambil lebih tak boleh, kena tanya waris lain. Tapi nak ambil kurang tak ada masalah, itu hak dia. Di situlah bermulanya muafakat, bukan bermula awal-awal lagi. Masing-masing dah ada ilmu. Oh, saya kalau bagi faraid dapat 2,000, tetapi kalau bagi muafakat dapat 1,500. Tak apalah, saya redalah muafakat. Seronok tu lahir dari lubuk hati yang paling dalam kesedaran dia tu. Itu baru 1,500 tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan harta ada 5-16 juta. Sikit kita tak perasan. Di situlah gitu. Sebab itu ilmu tu cukup penting supaya kita nampak perbincangan kita atau berkaitan dengan ilmu faraid. Indahnya Islam meletakkan ilmu atau hukum di hadapan. Lepas itu barulah boleh kita buat kira bicara. Jangan hukum kita kesampingkan, terus buat kira bicara. Kita bimbang, menyesal kemudian hari. Kesedaran buat keputusan tanpa kesedaran, tanpa ilmu. Kita tak rasa zuk kita. Kita tak rasa zuk, kita tak rasa orang panggil menyerap. Itu kan, menyerap. Kita tak terasa begitu. Bayangkan kalau ada 2 beradik, saya buat contoh mudah, anak lelaki, anak perempuan. Dia bagi muafakat tanpa disedari. Atau ada 3,000, anak lelaki patut 2,000 ikut faraid, anak perempuan 1,000 ikut faraid. Tiba-tiba anak perempuan kata, adik kita bagi muafakat je lah, adik 1,500, kakak 1,500, catakan mudah. Adik kata, okey, bagus kakak aku ni, bagus kakak saya kan, walaupun dia kakak sanggup bagi sama banyak. Tiba-tiba tahu faraid, adik akan tahu, dia kata lizzakari mislu hazzul unsayain. Baru sampai rupanya ayat itu. Baru sedar maknanya dalam surah An-Nisa ayat 11. Baru sampai dia kata Allah rupanya ikut faraid lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak lelaki 2, bagi anak perempuan 1. Kalau 3,000, anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1,000. Baru tahu selepas selesai duit dah habis dah, harta dah tak ada dah tukar nama semua. Oh, patutlah kakak aku dulu nak ajak sangat bagi muafakat. Rupanya nak pecah balik lah tu. Awalnya manis, kita tak nak berlaku begitu sebab kesedaran tu tak ada. Awalnya manis masa menyelesaikan, tetapi kita tak nak kemudian hari selepas daripada itu tuan-tuan dan puan-puan ya, dia mula bergaduh. Masing-masing dah ada anak isteri, suami isteri, anak-anak dah mungkin bercucu dah lama kan, masing-masing menghasut anak cucu pula. Kita tak nak, na'udzubillah, kita minta jauh perkara itu. Dan kalaulah disedari kemudian apa salahnya, restulah, saya redalah, nak buat macam mana dulu saya tak tahu, baru santik sikit kan. Ini tak bergaduh dulu. Kita tak nak begitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Silapnya kita tidak mengambil tahu dahulu. Kita kata nak tanya siapa, itu masalahnya kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi. Okey, kita ada lebih kurang setengah jam lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Panjang lagi ni tuan-tuan dan puan-puan. Baru nak masuk 3 slide, 4 slide. Jadi hukum yang kita belajar ni, yang kita sama-sama menuntut atau sama-sama belajar, sama-sama kita kongsi ni, hukumnya adalah untuk memenuhi tuntutan fardu kifayah. Belajar faraid fardu kifayah.
bukan fardu tak payah tak kan. Fardu kifayah ini maksudnya sama-samalah kita menuntut untuk menyelesaikan isu masyarakat kita. Okay. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya, ada yang masyarakat kita bertanya saya, bagaimana hukum faraid ni diambil daripada mana? Okay. Hukum faraid ni ambil daripada mana? Pandai-pandai isteri dapat 1/8 kalau ada anak, isteri dapat 1/4 kalau tak ada anak, kan? Ibu dapat 1/3 kalau si mati tak ada anak, tak ada adik-beradik. Ibu dapat 1/6 kalau si mati ada anak atau si mati ada ramai adik-beradik. Ambil di mana pecahan-pecahan portion macam tu? Bertanya. Pandai-pandai letak ibu yang melahirkan dia, mengapa dapat 1/6? Patutnya ibu dapat lebih banyak. Macam-macam orang kata, orang petikai kan. Saya ibu dia, saya menjaga dia sampai 25 tahun, 1/6 sahaja. Kan? Contoh, di situlah 1/6 sahaja, 1/3 sahaja. Boleh tak saya nak lebih sebab saya yang menjaga dia, saya yang melahirkan dia, saya yang membesarkan dia. Apabila dia berjaya dalam hidup, ini je kebahagiaan saya. Itulah persoalan-persoalan di mana punca hukumnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau kita lihat pensyariatan pusaka, kan, sumber hukumnya, sumber hukum pusaka ada 3. Yang pertama daripada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma' ulama. Okey, kias, tanya juga kias ada tak? Kan, ulama itu kias tak boleh menjadi hukum pusaka. Ada sebahagian berlaku khilaf lah. Saya ambil yang confirm ini, yang betul, yang orang panggil pasti. Okey, kita pergi kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ada 2 bentuk berkaitan ataupun persumbaan atau penceritaan ataupun hukum berkaitan dengan pusaka ini. Ada 2 bentuk. Yang pertama ayat-ayat dalam bentuk mujmal, yang kedua ayat-ayat dalam bentuk mufassal. Saya hanya menyentuh fokus kepada ayat mufassal ini, ayat yang memperincikan ini. Yang ayat mujmal itu tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada suratul Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-7, ataupun suratul Anfal, surah yang ke-8, ayat 75. Itu antara ayat-ayat dalam bentuk mujmal, umum. Ia tak menceritakan cara bahagi, ia menceritakan hak ada, orang ini ada hak, begitu sahaja. Tapi yang kita nak fokus betul-betul 3 ayat ini, iaitu ayat mufassal ini dalam surah An-Nisa, surah yang sama, ia berada dalam surah perempuan. Okey, surah perempuan berkaitan pusaka. 3 ayat ini dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa, surah perempuan. Cantik dah Allah Ta'ala susun tu, duduk surah perempuan. Sebab apa ni? Sebab ramai orang kata faraid kita mungkin ramai yang mengatakan mendiskriminasikan wanita. Duduk pada surah wanita, tetap hak pusaka pun berada dalam surah wanita. Kan faham tak signifikasi atau justifikasi atau orang kata adanya hubung kait itu? Sebab ramai yang kita kata wanita dapat sikit didiskriminasikan. Kalau kita kaji sejarah, wanita pada zaman sebelum itu tak ada hak pun. Islam pagar betul-betul bahagian wanita ni. Duduk dalam surah wanita, hak wanita berada dalam surahnya itu. Dalam hal pusaka ni ada 3 ayat. 3-tiganya dalam surah An-Nisa, surah wanita. Okey, dia tak ada dalam surah Yusuf, kan? Tidak ada dalam surah Al-Imran, nama macam lelaki sikit tak ada. Tapi berada dalam surah An-Nisa. Dan turunnya ayat pertama, ayat sebelah itu berkaitan dengan perempuan yang bertanya tentang pusaka. Kan, kalau kita kaji panjang lah, saya tak nak cerita panjang sangat tuan-tuan dan puan-puan ya. Surah An-Nisa ini ayat 11, 12 dan 176. 176 itu ayat terakhir surah An-Nisa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan ya, balik nanti apa ni habis saja, bila-bila masalah rujuk balik surah ini, hayati, baca, hayati maknanya.
Ramai yang baca tak hayati makna, sebab itu dia tak pernah jumpa dalam ayat Quran berkaitan pusaka. Kan? Dia baca tapi tak hayati maknanya. Lepas hayati kita amalkanlah, kita ikutlah. Okey. Jadi surah An-Nisa ini ada 3 ayat itu. Saya tak nak baca satu persatu tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan rujuklah dalam surah An-Nisa ayat 11. Ulama mengatakan 3 ayat dalam surah An-Nisa ini, ulama menamakan 3 ayat ini, ayat 11, 12, 176, ia kata ayatul mawaris. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam khusus mengenai hal-hal pembahagian harta pusaka. Saya baca sedikit saja. Saya baca surah An-Nisa ayat 11, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada surah An-Nisa ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad wala fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Okey, saya sambung ayat itu sikit. Saya nak cuba tuan-tuan renung. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridah. Okay, naf'an faridatan minallah. Ayat ujung sekali saya baca hak tu. Okay. Jadi awal itu yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kita tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2 orang, 2 orang atau lebih, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang kamu tinggalkan itu, yang si mati tinggalkan. Dan jika kamu hanya meninggalkan seorang sahaja anak perempuan, maka bahagian seorang anak perempuan itu adalah separuh atau 1/2. Jelas Allah Ta'ala sebut dengan orang panggil dengan kadarnya sekali, dengan bahagian sebut sekali. Apabila Allah Ta'ala sebut 1/2, jangan tambah-tambah lah. Nak tambah kena tanya orang lain lah. Kan? Jangan kurang-kurang lah. Nak dikurangkan kena tanya dia lah. Itu maksudnya. Nak tambah, nak ambil lebih, kena tanya orang lain. Nak kurang, ikut pada awak lah, harta awak. Kan? Dia sendiri yang buat keputusan. Itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Di situ ayatnya. Okay, dan bagi ibu bapa, si mati ada mak, si mati ada ayah, si mati ada ummi, si mati ada abi. Dan tiap-tiap seorang dari keduanya, ayah dan ibu ini masih hidup ketika anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggalkan harta, ayah dapat 1/6, maknya pun dapat 1/6. Bila keadaan sedemikian berlaku, jika si mati, yakni anaknya itu mempunyai anak, maksudnya cucu kepada mereka berdua. Kan? Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapa, maka bahagian ibu 1/3. Bahagian bapa ia tak sebut. Bapa tu lelaki ke perempuan? Sebab itu ayat ni jaga orang perempuan. Bahagian lelaki tak sebut. Kan? Bahagian perempuan dia sebut. Bahagian lelaki, ayah rasa terasa pula, dah saya dapat berapa, ibu dapat, isteri dia ni dapat 1/3, saya berapa? Nanti dulu. Ibu dapat 1/3, awak dapat bakilah. Itu maksudnya. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi tahu ayat ini, orang perempuan dia sebut jelas. Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan awal-awal ayat tadi. Bahagian seorang anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Stop bahagian anak lelaki, tak cerita. Lepas tu dia cerita, tetapi jika anak perempuan kamu itu 2 orang atau lebih, mereka berdua kongsi 2/3. Tak cerita anak lelaki. Dan sebab sampai situ je. Nak bagi tahunya, penceritaan dalam surah An-Nisa ayat 11 ini ramai duk cerita hal wanita. Lelaki pendek-pendek je cerita, sekejap je. Sebab apa? Sebab
nak bagi tahunya begitulah Islam menjaga hak wanita, ditentukan kadar-kadar dia supaya tidak diusik, supaya tidak dirampas, supaya tidak dienaya. Tentu kan tetap bahagian dia 2/3. Berapa orang anak si mati? 2 perempuan. Berapa harta yang ditinggalkan? 3 juta. 2 juta untuk dua anak perempuan, 1 juta seorang. Anak lelaki ada tak? Tak ada. 2 juta daripada 3 juta. Habis orang lain dapat banyak mana? Budak ni 2 orang anak perempuan ni kecil lagi, 2 juta. Jangan usik. Lagilah tak boleh usik, dia anak yatim. Pak saudara duduk kelilingan ni tanya, mana bahagian saya? Ini nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, Islam amat menjaga soal-soal ini. Okey, maksud saya tuan-tuan dan puan-puan, ya, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan rujuklah balik surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Saya hanya buat rumusan. Ayat yang saya baca di ujung tadi, okey, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan minallah. Kan, nak baca sikit ayat tu supaya kita rasa, kita janganlah rasa kita lebih pandai. Bahagi ikutlah saya lah, kan harta kan ayah saya yang cari, ikut suka saya lah nak bahagi macam mana pun ayah saya yang cari. Tak nak supaya kita jaga-jaga, kita hati-hati. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka lebih dekat serta lebih banyak manfaatnya kepada kamu. Kita sebenarnya tak tahu. Kita sayang anak A, kita kurang sikit anak B, belum tentu akhirnya anak A yang banyak beri manfaat kepada kita, anak B tidak. Okey, mungkin terbalik, kita tak tahu. Jadi janganlah kita membuat andaian sendiri. Saya selalu kaitkan begini tuan-tuan, sebab ramai yang menganggapan bahawa selalu bertanya kepada saya tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat ibarat contoh mudah, kita pakai dari segi adat hukumnya. Seorang ini meninggal 2 orang anak, katakan ringkas saja, anak sulungnya umur dia 40 tahun. Anak yang kedua lelaki juga, anak sulung pun lelaki, anak kedua pun lelaki, anak kedua umur 20 tahun. Dari segi hukum adat kita, hukum adat ajal maut wallahu alam lah, Allah yang maha mengetahui. Dari segi hukum adat, mana lebih panjang umur di antara umur 40 dengan umur 20? Sebab yang selalu saya dengar di luar sana, masyarakat kita, anak yang sulung yang 40, saya banyak jasa kepada ayah, saya banyak jasa kepada ibu, sebab itu saya nak dapat harta pusaka yang banyak. Awak baru umur 20 tahun, tak ada banyak lagi jasa nak dibandingkan dengan saya, tapi nak bahagi sama banyak. Mana cik? Mana boleh? Itulah tanggapan masyarakat. Anak sulung nak dapat banyak kerana dia banyak jasa. Saya selalu supaya kita berfikir dari segi hukum adatnya, kan, hukum adat ajal maut wallahu alam, Allah maha mengetahui. Anak mana yang lebih lama agak-agak? Mesti biasanya kan, yang umur 20 tahun, 40 tahun, kalau 60 tinggal 20, yang 20 sampai 60 tinggal 40. Yang mana paling lama berdoa untuk ayah dia di dalam kubur, yang banyak memberi manfaat. Okey, awak tinggal 20 tahun, itu pun kalau berdoa. Yang ini 20 tahun, kalau mati umur 60, 20 tahun, 40 tahun dia kirim doa untuk ayah dia. Siapa yang banyak jasa sekarang ni? Sebab itu saya kata jangan kita pertikaikan sangat. Untuk mengungkit jasa, kita bimbang, kita dipadamkan jasanya itu dalam buku catatan amalan. Simpanlah elok-elok yang itu, kemas untuk kita lihat pada masanya nanti, di sana nanti. Itu penting. Sebab itu saya baca ayat ujung ni, kita tak tahu. Anak kita mungkin yang umurnya yang banyak jasa masa hidup tapi lepas meninggal tak banyak. Yang kurang berjasa masa hidup tapi lepas meninggal, yang itulah lepas solat berdoa untuk arwah ibunya, untuk arwah bapanya, yang sana sibuk, tak sempat sangat nak kirim doanya, kan. Kita tak nak berlaku begitu kepada diri kita. Siapa yang hantar pahala kepada kita sekarang? Siapa yang banyak mengirimkan doa? Okey, di situ. Jadi jangan kita membeza
membuat andaian-andaian sendiri. Allah Maha mengetahui. Jadi untuk ayat yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendirilah. Boleh wujud sendiri, boleh lihat terjemahan. Mudah sekarang ini, kita ada aplikasi dan sebagainya. Kita ada lebih kurang dalam 7-8 minit. Ada soalan ke pihak urustia kita ni? Soalan? Ada soalan ke? Ada soalan? Ada betul kat apa ni, yang umur 20 tahun nak pakai duit lama lagi, betul. Yang umur 40 tahun ayah bergadai bergolak dah dulu untuk sambung belajar. Yang 20 tahun baru nak masuk universiti, kan contohnya lah. Begitulah kehidupan kita, putaran kita lah. Okay? Rezeki putaran kita. Berkaitan dengan kitab miras ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang ini nak pakai kitab mana? Kitab terjemahan apa ni, Muhammad Ali As-Sabuni pun ada, terpulang. Ataupun kita nak rujuk kepada sistem pusaka Islam. Saya hanya buat slide sebab saya fokus kepada apa-apa isu yang utama lah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau saya pergi kepada kitab, takut tak sempat nak kita dalami sampai habis lah. Saya hanya pakai slide dengan pihak urustia. Tapi kalau nak berkitab, bolehlah pakai kitab Muhammad Ali As-Sabuni pun boleh. Ataupun JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ada, saya tengok dalam PDF dia, okay, sistem pusaka Islam, sistem pusaka Islam ada dalam PDF. Saya pun saya mak yang itu. Apa ni bagus untuk dibaca, ringkas je dalam 40 halaman lebih. Untuk 10 kali pertemuan kita dalam pondok ini, program pondok masjid ni sesuai lah. Tapi kalau saya, walaupun 45 halaman, banyak huraian. Tuan-tuan dan puan-puan faham sendirilah, malam ni bawa berapa slide. Itulah huraian saya. Panjang bab faraid ni. Jadi ada soalan lagi. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masa kini saya lihat ramai ejen atau perunding takaful mempromosi hibah bersyarat, yakni papasan kematian. Apa kesan perkara tersebut? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, takaful dibenarkan untuk pelanggannya atau orang yang mencarung takaful mengambil hibah, dia panggil hibah takaful, berdasarkan kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 jadual ke-10 Akta 758 atau 759. Okey. Jadi berdasarkan kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam dalam jadual ke-10 yang mana diluluskan oleh Parlimen Malaysia, yang disarankan oleh penasihat ataupun oleh penasihat syariah Bank Negara, membenarkan boleh buat hibah. Hibah apa? Hibah bersyarat di dalam takaful. Okey, takaful setakat ini. Okey, hibah bersyarat apa tu? Hibah bersyarat ruqbah. Apa dia rukbah? Hibah yang mana lafaznya lebih kurang ginilah. Saya tak ikut lafaz dalam terma surat itu, tetapi mafhumnya, saya beri barang ini atau takaful ataupun barang ini kepada awak. Jika awak mati dahulu, balik semula kepada saya, dan jika saya mati dulu, kekal hak awak lah. Begitulah dikatakan hibah bersyarat rukbah ataupun hibah dalam takaful. Jika takaful itu matang tapi pencarumnya tak meninggal, dapat kepada pencarum apa ni yang mengambil takaful. Dan jika sekiranya peserta takaful itu meninggal, hasil takaful ataupun manfaat takaful akan diberikan kepada penerima hibah, beneficiary dia panggil. Jadi takaful ni ada dua. Jadi orang ambil takaful tu, hati tengoklah dia menggunakan sistem nomination atau penamaan ataupun dia guna hibah. Kena lihat dua. Hibah menjadi milik beneficiary, pemunyanya adalah orang yang menerima hibah, beneficiary. Penama, ia dibayar kepada penama, tapi penama kena agih mengikut hukum faraid kerana penama bertindak sebagai wasi, orang yang mentadbir harta itu. Okay? Diluluskan oleh Penipuan Syariah Bank Negara, dimasukkan di dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.
Jadi tindakan yang dibuat oleh takaful itu adalah selari dengan kehendak akta dan ada pandangan ulama tentang hibah bersyarat dan diluluskan oleh negara kita. Apa kesan hukum faraid? Itulah kesannya apabila dah dibuat hibah, dia merupakan harta penerima. Orang lain tak layak dapat dan harta itu dapat kepada penerima hibah lah. Sebab itu saya kata nak buat hibah ke nak buat penama, pilihan kepada kita. Sebab kita masih hidup ni. Kalau kita buat penama, dia akan jadi faraid. Penama hanya mengambil, menguruskan harta itu kerana harta penama bukan menjadi milik penama tetapi menjadi milik waris-waris penama, hanya mengurus dalam proses nak ambil upah cerita lain. Okey, sebab letih huruf naik turun takkan tak ada. Itu cerita lain. Tetapi harta kena bahagi ikut faraid, itulah keputusan muzakarah fatwa kebangsaan yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja pada tahun 1976 kalau tak silap saya. Okey, tentang hal penamaan. Okey. Jadi penama sama ada tak kiralah kita kafur. Okey. Jadi kalaulah kita rasa harta tu nak agihkan ikut faraid, jangan buat hibah. Kalau rasa nak beri, memang betul-betul kita nak namakan isteri kita, nak beri kepada isteri, atau isteri nak beri kepada suami atau anak dia, dia letaklah sebagai penerima hibah. Kan? Boleh. Jadi pilihan pada kita. Jadi kita ya hartanya apabila semasa hidup kita dibenarkan untuk mengurus, membelanja atau melakukan apa-apa terhadap harta kita selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Itu selagi kita hidup. Harta pusaka kita akan sampai nanti apa yang didefinisikan harta pusaka. InsyaAllah pada 2 minggu akan datang. Saya tak sempat nak masuk hari ini tuan-tuan. Jadi contohnya lagi ada soalan tu daripada tu. Itu antaranya lah. Jadi apabila dah dibuat hibah takaful, maka tak ada lagi lah harta itu, tak jadilah harta pusaka. Dia akan jadi pada penerima hibah. Jadi orang yang mengambil takaful, boleh dia merancang, oh saya ambil takaful ni memang untuk anak isteri saya, maka masukkanlah sebagai hibah untuk anak isteri. Boleh buat dalam bentuk persen. Isteri 20%, anak ini 20%, anak ini 20%, anak ini 20%, anak ini 20%. Habis orang lain adik-beradik dapat tak? Tak dapat lah sebab dia buat hibah. Jadilah kesan faraid. Itu diluluskan oleh, saya bercakap atas dasar di Malaysia, perbahasannya panjang dari segi forum ilmiah panjang. Boleh ke tidak mazhab Syafi'i macam mana dasar? Apabila dah ada undang-undang, kita follow lah undang-undang. Itu maksudnya undang-undang pula tak bercanggah dengan syarak. Mungkin berbeza pandangan mazhab Syafi'i tapi tak bercanggah dengan syarak dan diluluskan oleh negara. Banyaklah okey perkara-perkara begini. Yang itu boleh dirujuk kepada Akta Takaful atau Akta Takaful sudah dimansuhkan. Akta Takaful 1992 itu dah dimansuhkan. Sekarang Akta Takaful 1984, Akta Bank Islam dah masuk dipakai Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Akta 759. Okey. Jadi kita balik kepada ada soalan lagi yang atas tu muallaf. Saya nampak ada muallaf. Okey, banyak yang kawan kita bertanya ya. Okey, ada saya nampak perkataan muallaf tadi. Okey, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah hibah diberikan kepada orang bukan Islam, contohnya muallaf, kepada keluarga yang bukan Islam? Apa maksud? Panjang pula cerita hibah, buat kuliah lain tuan-tuan dan puan-puan ya. Hibah banyak. Apa makna hibah? Pemberian untuk menzahir atau mewujudkan ikatan kasih sayang. Itulah hibah. Jadi kita kasih, kita bagi tu. Jarang kita bergaduh pergi beri barang ke orang. Itu orang panggil saja nak provoke lah. Kan jarang saya jumpa tengah bergaduh suami isteri beli gelamat. Jarang lah orang pergi tengah berkasih sayang. Okay. Hibah ni kasih sayang. Boleh buat hibah oleh muslim kepada non-muslim, non-muslim kepada muslim pun boleh. Hibah ni pemberian. Bahasa je Arab namanya hibah. Kan kita dah mahir bahasa Arab cakap hibah. Hibah pemberian lah. Termasuk hibah ni payung besar. Di bawah hibah itu ada sedekah, ada hadiah, ada sumbangan, ada bantuan, ada apa. Tapi hibah ni ada kolom dia khusus lagi, iaitu hibah perlunya ada ijab dan qabul. Dalam mazhab Syafi'i perlu berlaku penyerahan harta. Hadiah tidak ada ijab, tidak ada qabul, hanya serah. Kita pergi kenduri kahwin letak je atas meja, bungkus pula tu, tak tahu apa barang pun tak tahu dalam tu. Hibah kena tahu barang yang kita beri, penerima tahu barang yang dia terima. Itu beza sedikit-sedikit, tapi tetap dipanggil pelupusan harta daripada pemilik kepada orang lain.
tetap pelepasan hak dia, pemberian. Boleh ya, bagi yang bertanya tu boleh. Yang tak bolehnya faraid saja. Hibah boleh, wasiat pun boleh. Bukan setakat hibah. Dia ada mak dia nak beri masa hidup kan, bimbang-bimbang dia mati dulu, mak dia mati dulu kan, tak balik kepada dia. Sebab dia tak jadi waris dah, sebab pusaka tak dapat, dia buat wasiat. Boleh buat wasiat 1/3 lah kadarnya. Mak dia non-Muslim ni, kita bincang tentang non-Muslim. Begitulah Islam indah menjaga kehidupan manusia. Tapi kita tak nampak, oh masuk Islam habislah, kita tak sampai ke situ. Kita tak tahu terus habislah, cepat kita tu kan, tahu cepat sangat. Faraid sahaja tak boleh, itu punya baki. Dah kalau hutang tak apa, kalau tak ada lah faraid. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana tak boleh inilah yarisul muslimul kafira walal kafiru muslima au kama qala. Orang Islam tak boleh mewarisi harta non-Muslim, begitulah sebaliknya non-Muslim tak boleh mewarisi harta Islam. Okey? Itu. Tapi selain daripada hukum faraid, boleh hibah, boleh wasiat, boleh sedekah, boleh hadiah, boleh apa nama kita nak nama. Boleh. Zakat sahaja berlaku khilaf. Hak lain tak ada khilaf, sedekah tak ada khilaf, hadiah tak ada khilaf. Okay? Tak ada masalah nak beri kepada non-Muslim. Hibah pun sama, sebab pemberian masa hidup yang kita punya jiran kita kan, kita selalu duk beri kat jiran tu, kita tak perasan beri tu hadiah ke hibah ke, semua sama pemberian tu. Okey, seterusnya salam ya. Okey, soalan terakhir tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lagi insya-Allah kita sambung 2 minggu lagi. Boleh simpan, Rustia boleh simpan soalan, nanti boleh saya follow balik lah. Okey. Assalamualaikum, salam. Khairul Azman kita bertanya ya. Kalau ayah dah hibah semua harta, saya panjang-panjang semua tu habis melalui pesanan je sebelum meninggal, tapi lepas meninggal waris tak nak pula ikut, waris nak pula ikut faraid, bagaimana ya Ustaz? Sebab itu saya hibah ni panjang. Kalau kita berbahas tentang hibah dalam mazhab Syafi'i kita, hibah bukan semata-mata cakap mulut. Ayah beri rumah ini kepada kamu, anak kata ya, saya terima kasih banyak ayah. Tak selesai. Itu hanya beri mulut. Dalam mazhab Syafi'i perlu diikuti dengan penyerahan harta qabat, barulah lengkap dan sempurna. Saya beri telefon ini kepada awak, nah ambillah, terima kasih, selesai. Saya tak boleh minta lah. Kalau saya beri kepada kawan lah, kalau beri kepada anak saya boleh ambil balik. Itu kesan hukum berbeza. Kalau beri kepada anak, ambil semula tak buruk siku. Beri kepada orang lain bukan kakak siku buruk, lutut habis semua. Okey, beza tu. Okey, sebab itu nak tahu juga hukum tu. Dia beri macam mana semua ni, dia pesan je. Ayah pesan je ke anak, rumah ini Alung punya, rumah ini Angah punya, rumah ini mak punya, rumah ini acik punya, tanah sana Alung punya, tanah ini, macam gitu je ke? Serah pun tak jadi hibah tu bukan hibah, itu baru jani, baru nak beri. Lengkap dengan serah harta semasa hidup, bukan serah harta lepas mati. Kalau serah harta lepas mati, itu dipanggil wasiat. Itu beza tu. Sebab itu nak faham dulu, saya nak faham konsep beri semua rumah-rumah kan, stable kuda ke, ladang-ladang, estate ayah bagi kepada Abdul Wahab apa dapat? Banglo ni lah sebuah. Serah tak? Apa maksud serah? Tukar nama ke? Tak. Serah ini qabat, maksudnya penerima boleh menguasai harta itu dan bertasarruf dengan harta itu, melakukan tindakan keadaan harta itu. Itu dikatakan serah. Kalau tak berlaku penyerahan, mazhab Syafi'i kita kata tak sempurna hibah. Maka apabila meninggal dalam keadaan tak sempurna, hanya adanya penerima, pemberi, adanya harta, adanya ijab qabul tanpa serah harta, maka waris-waris boleh untuk merombak itu. Tetapi kalau beri tanpa qabul, ayah kata rumah ini ayah nak beri kepada ayah, nak beri kepada Alung, bagi tahu kepada anak. Alung tak tahu, Alung tak jawab apa, qabul pun tak ada, tak sah dari awal lagi, mati jadi pusaka terus. Sebab rukun hibah pun tak penuhi dah.
macam kita solat lah juga, tak ada satu rukun, lah walaupun menghadap kiblat sekalipun, yang lain dah cukup belaka satu je tak selesai rukun pun tak sama lah hibah tadi. Okey, jadi tuan-tuan kena faham dulu tu. Sebab itu saya kata semua tadi tu, sebab ramai orang ni pesan mulut, ingat ayah nanti ayah mati, rumah ni bagi kat mak kau, tanah itu bagi kat abang kau bila ayah mati. Itu bukan hibah, itu wasiat, sebab kait dengan mati. Sebab hibah beri terus masa hidup. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini panjang kalau itu nak sambung tuan-tuan dan puan-puan dia dalam soal harta ni. Begitulah. Jadi banyak isu lagi. Yang takaful tak bisa lepas mati juga boleh. Sebab itu saya kata hibah bersyarat. Yang saya bincang ni hibah mutlak. Hibah mutlak, hibah biasa. Ya, ada lagi banyak hibah bersyarat. Bersyarat pula banyak, syarat balasan, syarat ukbah, syarat rukbah, syarat umrah, banyak lagi lah. Yang saya bincang tadi hibah biasa. Yang lain-lain tu berlaku khilaf ulama. Hibah biasa ni tak ada khilaf dah. Saya beri hibah biasa dululah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, wallahu alam, moga jawapan itu boleh sedikit sebanyak memberi panduan, pencerahan kepada kita. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.